buah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Apa khabar Bapak Ibu di mana juga kita berada? Pak Haji doakan dari kejauhan ini, mudah-mudahan walaupun suasana Covid ini melengkungi kita, agak sedikit stres, tetapi ya kesemuanya berada di hati kita. Kalau rumah itu kecil tapi hati kita besar, tetap dirasakan besar. Kalaupun dunia ini sepi tapi hati itu gembira, tetap merasakan kebahagiaannya. Di mana juga kita berada, ya kita yang harus senyum kepada orang dan kita tidak boleh mengharap orang senyum kepada kita. Itu asasnya, iaitu kita membahagiakan lingkungan kita, membahagiakan orang yang berada di persekitaran kita. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah ibu yang hamil. Ibu yang hamil, anak itu adalah makanan ibu. Masya Allah ya. Ini sangat penting, terutamanya bila kita belajar dalam ilmu pengobatan herba ini, bahawa emosi anak itu bila dilahirkan jadi anak yang ceria, anak yang pendiam, anak yang antisosial, ianya bergantung kepada ibu. Kalau ibu itu stres, waktu dia hamil itu dia stres, maka anak itu akan jadi murung, antisosial dan sebagainya. Ini pengaruh hormon. Banyak orang bercakap tentang hormon ya. Hormon itu penting. Sebenarnya ketika ibu itu hamil, sudah boleh kita tahu dengan izin Allah ya, dengan izin Allah, anak itu adakah anak itu anak perempuan atau anak lelaki. Bagaimana nak tentukan tu? Biasanya kalau anak perempuan dia akan kena morning sickness. Kalau anak lelaki jarang kena morning sickness. Anak perempuan ni kena morning sickness sebab pengaruh hormon, hormon estrogen. Jadi oleh sebab itulah, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini, bahawa makanan ibu itu menentukan bagaimana kesihatan anak dan bagaimana perasaan anak. Kalau ibu tak gembira, kalau ibu juga duka cita ketika hamil, maka anak yang dilahirkan itu juga duka cita dan tak gembira. Jadi oleh sebab itulah dalam Islam, maka iddah jika ditalak dalam waktu hamil, maka dia dikira bermula daripada tarikh kelahiran anak. Jadi itu memberikan ruang kesempatan yang panjang untuk kembali semula. Wa na'udzubillah, kita mohon jangan berlaku lagi penceraian-penceraian dalam keluarga, kerana ini juga akan efek kepada anak-anak. Jadi oleh sebab itu, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa makanan dan perasaan ibu itu mempengaruhi perasaan anak. Jadi apa yang perlu diambil oleh ibu khususnya untuk mendapatkan perasaan gembira, supaya anak juga gembira. Jadi antaranya ialah ibu mesti, yang pertama, mesti ambil vitamin C yang mencukupi. Vitamin C yang mencukupi ada di mana vitamin C ini? Salah satu daripada nutrisi yang terbaik yang disiapkan untuk ibu harus kita ambil ialah di dalam spirulina dan juga moringa. Spirulina dan juga moringa. Jadi memang dalam spirulina tidak ada vitamin C, memang tahu. Tetapi di dalam moringa, daun kelor, itu mengandungi tinggi vitamin C, lebih tinggi daripada citrus. Citrus itu limau atau bahasa Indonesia panggil jeruk. Jadi oleh sebab itu, pengambilan moringa itu akan membolehkan perasaan gembira, ceria, happy kepada ibu yang hamil. Dengan kegembiraan itulah, maka dia telah mentransferkan perasaan itu kepada perasaan anak. Masya Allah, itu yang paling penting yang Pak Haji nak sebutkan di sini. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu yang hamil ini mesti melayani kegembiraan itu dengan memperpanjangkan ataupun memperaktifkan minat
Misalnya kalau ibu yang hamil itu minat menanam sayur-sayuran, ya tanam sayur-sayuran perlahan-lahan, menanam bunga-bungaan di hadapan rumah dengan membuat projek-projek yang boleh mendatangkan kegembiraan. Kalau sudah suka menjahit, ya silakan menjahit. Kalau suka kita itu membuat kerja-kerja, apa kerja-kerja rumah yang menggembirakan, itulah ubat yang terbaik untuk anak, supaya dalam keadaan happy. Di samping itu, yang Pak Haji nak sebutkan ni, banyak baca Quran. Bila banyak baca Quran, anak-anak itu insya-Allah akan mendapat ketenangan jauh lagi, ketenangan yang hakiki yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting, iaitu ketika hamil, banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan kita itu berzikir memuji Allah. Anak itu mengikuti zikir kita. Mengikuti zikir kita, bahawa daripada detik-detik zikir kita itu akan diikuti nanti, insya-Allah akan lahir anak yang suka berzikir, anak yang suka baca Quran, anak yang suka kepada sesuatu kebaikan. Itu adalah yang sangat penting. Berbeza kalau kita tidak jaga waktu hamil, terutamanya makanan. Jangan makan makanan yang syubhat, makanan-makanan yang kita katakan makanan-makanan yang kita tidak tahu daripada halal atau haramnya. Jangan makan, sebab dia mempengaruhi nanti anak-anak itu akan jadi seperti mana apa yang Pak Haji selalu sebutkan, bahawa kerana makanan, beritahu kepadaku apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu penyakit kamu. Itu di antaranya. Jadi apa yang menjadi makanan ibu akan jadi makanan anak. Kalau ibu mengambil makanan-makanan yang tidak halal, nanti darah, daging, kulit, rambut, tulang anak itu terbentuk daripada benda-benda yang tidak halal. Bagaimana dia nak bawa kepada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji nak sebutkan di sini sungguh-sungguh bahawa dalam masa hamil itu, jagalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Waktu hamil itu jangan melakukan perkara-perkara yang boleh bawa kepada syirik. Itu besar impaknya lagi. Jangan pergi kepada bomoh-bomoh, pedukunan-pedukunan. Jangan pergi kepada peramal-peramal. Hendaklah kita banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antaranya, dan banyakkan kita berdoa. Jadi kembali semula kepada vitamin C sebagai anti-stres. Vitamin C ini dia adalah anti-stres. Seperti mana yang telah Pak Haji terangkan, pengambilan vitamin C ini, vitamin mesti diambil bersama dengan mineral. Vitamin C mesti ambil bersama dengan mineral. Apa dia? Mineral apa? Misalnya kita menggunakannya. Jadi oleh sebab itu, maka vitamin C diambil bersama dengan kalsium. Sumber kalsium yang mencukupi. Kerana kalau ibu tidak cukup kalsiumnya, maka anak yang dikandungnya akan mengambil kalsium daripada tulang ibu, gigi ibu. Maka gugurlah pula tulang ibu itu akan jadi lemah, gigi ibu akan gugur satu-satu. Ini kerana kekurangan kalsium. Macam mana kita nak mencukupkan kalsium dalam tubuh badan? Dalam satu kajian yang telah dilakukan di universitas di Malaysia, banyak universiti yang membuat kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan madu lebah tualang, madu lebah Batiflora, yang diambilnya sebanyak 2 sudu besar, sudu makan malam dan juga waktu pagi. 1 sudu malam, 1 sudu waktu pagi, itu akan memberikan kecukupan sumber kalsium dari dalam tubuh badan ibu. Itu ada di antaranya, dan boleh digunakan khusus untuk orang yang ada masalah osteoporosis. Bagi ibu-ibu yang menghadapi masalah osteoporosis, gunakan madu. Jadi oleh sebab itu, selalunya orang datang berjumpa dengan Pak Haji minta
Apa dia herba untuk sakit di tulang ekor. Tulang ekor, tulang belakang, tulang belah bawah itu, atau sakit di tulang belakang. Sinergi yang paling mudah dengan izin Allah tapi mengambil masa sedikit, iaitu madu lebah tualang, madu lebah hutan. Ya, madu lebah liar. Di mana madu lebah liar itu diambil bersama dengan anti-rex. Anti-rex, Masya Allah. Sangat-sangat berkesan. Kalau boleh madu itu diambil madu daripada sarangnya. Masih ada lagi sarangnya itu yang dikenali sebagai honeycomb. Honeycomb itu kesannya jauh lagi lebih besar kalau kita ambil untuk perawatan di tulang belakang sampai kepada tulang ekor. Jadi masalah slip disc ini yang selalu dibicarakan orang ini, selalunya kita rawat dia dengan menggunakan hanya madu lebah saja. Madu lebah ini memang benar. Ya, Allah sebut yang Al-Quran itu memanglah benar. Kena yakin sungguh-sungguh. Tetapi ramai orang tak tahu apa fungsi madu lebah. Fungsi madu lebah ialah untuk kalsium untuk tulang. Begitu juga di dalam kapsul moringa. Kapsul moringa itu juga untuk tulang. Jadi dikatakan orang bahawa kalau tulang kita berbunyi, ya, bangun berbunyi, duduk berbunyi, maka nak hilang bunyi tulang itu hanya boleh dihilang dengan moringa, daun kelor, daun munggai, di mana dia mengandungi sumber kalsium lebih tinggi daripada susu. Lebih tinggi daripada susu. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah, maka ibu-ibu yang hamil ini, dia perlu kepada vitamin C yang mesti diambil bersama dengan kalsium. Ingat ya, formulanya, vitamin mesti ambil bersama mineral. Mineral tanpa vitamin, vitamin tanpa mineral tidak akan memberikan full, maksimum fungsinya. Jadi oleh sebab itulah, maka di dalam tumbuh-tumbuhan ini, Allah menyertakan kalau sudah ada mineral, ada vitamin. Kalau ada vitamin, ada mineral. Tidak seperti pengobatan moden hari ini dikhususkan. Ada pil kalsium misalnya. Kalsium saja, tidak ada vitaminnya, tidak ada vitaminnya, betul. Ada mineralnya saja. Kalau vitaminnya, vitamin C pula tidak ada mineralnya. Jadi itulah yang disebut ketidaklengkapan di dalam nutrisi pengobatan hari ini atau nutrisi pemakanan hari ini. Jadi oleh sebab itulah Pak Haji nak sebutkan bahawa sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada madu lebah. Kerana madu lebah itu mengandungi vitamin C dan juga mengandungi kalsium yang tinggi. Jadi oleh sebab itulah, kerana vitamin C dan kalsium yang tinggi ini di dalam madu lebah ini, maka dia membuatkan tubuh badan itu akan rilis. Rilis artinya tidak dalam bentuk tegang. Kalau kita kata bentuk tegangan ini biasanya macam ada satu yang membungkam di kepala kita, sesuatu yang mengikat fikiran kita, jadi berat sekali, dan kita bangun pada waktu pagi walaupun tidur tetapi rasa ngilu-ngilu di badan. Tetapi kalau kita ambil madu lebah, semua ngilu-ngilu di badan itu hilang dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau satu sudu besar itu masih belum lagi terasa seperti mana yang Pak Haji sebutkan ini, ambil 2 sudu besar. Sebab itu tergantung kepada kualiti daripada madu lebah tersebut. Namun begitu, madu lebah tetap berkhasiat. Tetap berkhasiat melebihi daripada semua nutrisi yang ada di atas muka bumi ini. Jadi oleh sebab itu, madu lebah adalah penawar yang turun bersama dengan wahyu. Penawar yang turun bersama dengan wahyu. Jadi kalau Al-Quran itu satu mukjizat, cuba kita lihat di dalam mukjizat itu menceritakan satu lagi mukjizat, iaitu dalam dunia pengobatan, iaitu madu lebah. Jadi oleh sebab itu, ingat sama sekali jangan tinggalkan madu lebah. Kerana itu adalah asas
bagi rawatan ibu-ibu di dalam masa hamil. Kemudian seterusnya, bagi ibu-ibu dalam masa yang hamil ini berlakunya tekanan darah rendah dan juga berlakunya apa disebut sebagai anemia. Tekanan darah rendah dan anemia ini dapat dirawat dengan menggunakan minuman kopi radik. Kopi radik yang warna merah itu minum ya. Sebab dengan segera saja perawatan untuk orang yang anemia dan orang yang darah rendah ini dengan mencampurkan madu lebah, masukkan dia ke dalam kopi radik. Minum setiap pagi, insya-Allah dapat mengatasi masalah anemia dan tekanan darah rendah. Ubat-ubat rawatan di hospital, di rumah sakit sukar untuk menemui obat untuk darah rendah dan juga untuk yang ada masalah anemia ini. Jadi insya-Allah di dalam herba memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berkesan. Jadi oleh sebab itu Pak Haji berpesan kepada kita semua supaya jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Bagi ibu yang hamil juga jangan tinggalkan. Pertama iaitu minum kopi radik yang dimasukkan dengan madu lebah, insya-Allah tidak ada anemia dan tidak ada tekanan darah rendah. Jadi bila tidak ada anemia dan tidak ada tekanan darah rendah, dia akan mewujudkan tubuh badan yang sihat dan anak yang sihat. Buktinya anak yang dilahirkan nanti kita akan lihat kecerdasannya melalui mata. Macam mana kita tengok kecerdasan melalui mata? Mata itu walaupun hari yang pertama, hari yang kedua, mata itu sudah boleh melirik, melihat objek yang bergerak. Kalau kita melihatnya, dia boleh melihat kita dan dia melihat kita dan mengikori dengan matanya arah pergerakan kita. Menandakan otak anak ini sudah pun mula berfungsi. Itu di antaranya. Dan yang kedua, kita tengok bahawa dia mempunyai kecepatan untuk berjalan, kecepatan untuk angkat kepalanya di hari yang pertama, hari kedua dan hari yang ketiga. Badannya itu fit, badannya itu kuat. Di mana bukan hanya fit kepada anggota fizikal, tetapi dia mempunyai kecerdasan yang tinggi. Jadi kalau begitu, kita nak supaya anak-anak kita yang dilahirkan itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan sudah pun tersedia sistem immunity vaksin alami yang ada pada anak tersebut. Jarang sakit dengan izin Allah. Berbeza dengan anak-anak yang tidak diambil herba sewaktu hamil, kebanyakannya banyak yang mendatangkan yang sakit di ketika usia muda.